أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para pegawai Jabatan Kerja Raya Kuala Lumpur, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Dalam kesempatan kuliah Zuhur malam ini ataupun tengah hari ini, saya mengajak tuan-tuan untuk bersama saya menjejak sejarah agama Kristian di Turki dalam tajuk Ephesus, Lycia dan Kapadosia. Tiga-tiga nama yang saya sebut dalam tajuk ini ialah nama kota di Turki yang punya sejarah yang cukup panjang, dan yang saya ingin fokus hari ini ialah bagaimanakah agama Nabi Isa AS yang murni, yang Allah utuskan kepada Bani Israel, telah berpindah ke Turki, dan berlakulah apa yang telah berlaku dalam sejarah agama yang besar ini. Mari kita selusuri dan anggaplah ini sebagai satu kajian komparatif antara Islam dan Kristian. Kita mulakan dengan ayat surah yang menceritakan tentang peristiwa tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahli kitab la taghlu fi dinikum wa la taqullaha illa al-haqq. Innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah kalimatuhu alqaha ila Maryam min wa ruhun min wa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalatha. In tawkhir lakum innama Allahu wahid subhanahu wa yakula walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi shahida wa billahi wakila. Surah An-Nazl. Wahai ahli kitab, janganlah kamu lampau dalam agama kamu. Janganlah kamu katakan kepada Allah, janganlah kamu mengatakan kepada Allah kecuali dengan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam ialah Rasulullah, kalimahnya yang dia campakkan kepada Maryam, dan serta dia adalah ruh daripadanya. Hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan janganlah kamu katakan tiga. Janganlah kamu katakan Trinity. Janganlah kamu katakan bahawa Allah itu tiga dalam satu. Intahu khalil lakum, dan berhentilah. Kamu berhentilah, kerana itulah lebih baik pada kamu. Innamallahi lahu wahid. Sesungguhnya hanya saja Allah itulah Tuhan yang satu. Subhanahu wa yakun ada. Subhanahu ayakun lahu walad, dan maha suci Allah daripada mengambil anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan segala yang lain bumi adalah kepunyaan Allah. Wa qabillahi wakila, dan cukup Allah sebagai wakil. Ayat ini menceritakan satu peristiwa yang berlaku di Turki. Di Turki, kota yang kita maksudkan tadi adalah kota Lycia, yang telah mengubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang hanif, agama yang fitrah, kepada agama yang disebut sebagai di sinilah wala taqulu thalatha, jangan kamu katakan trinity. Dan hari ini saya mengajak tuan-tuan pada pendengar sekalian untuk kita melawat ke Turki. Marilah kita melawat dalam konteks melihat sejarah orang yang lalu, sebab ini adalah digalakkan Islam. Qul sirati fadru kaifa kana akibat man kana minkum. Dan kembalilah kamu di muka bumi dan lihatlah bagaimanakah akibat mereka yang terdahulu. Dan kita lawatan Turki ini ialah sebahagian daripada untuk melihat sejarah yang lampau. Mula-mula sekali kita melawat Bana Iznik. Bana Iznik ini nama lamanya ialah ketika zaman Konstantinopel, ketika zaman Byzantine, namanya ialah Nicaea. Orang Arab sebut Nicaea. Dan Bana ini menjadi tempat bersejarah sebab agama Kristian berbeza daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekarang diletakkan ataupun disepakati dalam mesyuarat yang diadakan di Indonesia ini. Agama Kristian yang bermula daripada agama Tauhid telah bertukar menjadi agama Trinity, dan tempat yang berlaku ialah di Iznik ataupun nama-namanya lah Nicaea. Dan kita fokuskan kota ini. Kota yang kedua yang saya ingin mengajak tuan-tuan melawat ialah di Ephesus. Ephesus ialah kota yang disepakati oleh tafsir sebagai kota di mana berlindungnya Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi berlindung di gua yang terdapat di mana Ephesus. Dan kisah dalam kuliah kita hari ini adalah kisah gua.
Sebab kita lihat pengikut Nabi Isa yang setia, ketika apabila selesai saja persidangan Nikah ataupun Nicea yang mengatakan bahawa mengubah daripada agama Tauhid kepada agama Trinity, maka yang mengikut agama asal Nabi Isa AS dizalimi dan mereka dijangkakan masuk berlindung dalam gua. Termasuklah juga Ashabul Kahfi, pemuda yang berada dalam istana raja yang mengerti barangkali Trinity ataupun agama lain yang menyembah berhala. Mereka juga telah lari berselindung dalam gua, dan gua ketika itulah tempat mereka yang beriman berlindung, dan termasuklah ahli Ashabul Kahfi. Dan saya juga ingin mengajak tuan-tuan mengembara ataupun melawat sebuah kota lain yang nama Kapadosia. Kapadosia ini terdapat struktur alam yang cukup menakjubkan, sebab di sini terdapat gunung yang ditebuk dalamnya dijadikan tempat tinggal, dan di situ dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan kita menjangkakan dia adalah daripada pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih setia, yang masih membawa agamanya benar. Walau macam mana pun kita tidak pasti apakah itu benar ataupun tidak. Tapi kita lihat, marilah kita melihat sejarah yang berlaku di Turki. Ini ialah kumpulan saya yang melawat baru ini dalam 30 orang. Pada awal bulan PAS kami cuba menjejaki sejarah agama Allah yang telah diubah di Turki. Turki menjadi tapak yang penting dalam perkembangan Kristian moden, dan kita cuba jejaki maksud daripada sejarah yang dimaksudkan. Mula sekali kita melawat kota Indonesia. Sekarang namanya Iznik. Di sini selepas Nabi Isa AS telah diangkat ke langit, maka pengikutnya telah berselisih pandangan. Yang pertama ialah golongan yang mengatakan Nabi Isa ialah kekal sebagai Rasulullah yang hanya diutuskan kepada Bani Israel, dan dia adalah sebagai siri daripada Rasul-Rasul yang diutuskan kepada manusia. Dan selepas Nabi SAW akan muncul Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua ialah yang dipimpin oleh Paul, seorang daripada yang mengasas perkara ini. Mereka mempengaruhi pemimpin ketika itu bernama Konstantinopel ataupun Konstantin. Dan Konstantin telah memanggil seluruh orang Kristian, dan mereka telah mengadakan mesyuarat besar-besaran di kota Indonesia. Dan di situ telah diputuskan bahawa Nabi Isa AS bukan Rasul, tetapi dia anak Tuhan, dia Tuhan, dan dialah penyelamat pada dunia. Dan oleh sebab itu agama Tauhid yang dibawa Nabi Isa AS telah berubah di kota ini. Kota ini sangat bersejarah dalam konteks agama Nabi Isa AS telah diubah oleh mereka yang datang kemudian. Adapun mereka yang kekal memegang status agama Nabi Isa AS dianggap sebagai mereka yang sesat. Mereka yang bid'ah, yang melakukan perubahan dalam agama ini, dianggap sebagai kumpulannya benar. Maka terpisahlah antara benar dan palsu. Selepas itu apa yang berlaku kepada pengikut Nabi Isa AS yang benar, ditindas, dibunuh, dan yang ada yang diterima oleh kerajaan Konstantin ialah hanyalah yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, ataupun kita sebut sekarang Trinity. Mari kita lihat apakah yang berlaku selepas ketiadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat 2 kumpulan yang besar di kalangan pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu dipimpin oleh Arius, seorang padri besar di Mesir. Yang satu lagi ialah Anastasius. Arius mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Rasulullah yang diutuskan kepada Bani Israel, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Nabi daripada siri-siri Rasul yang diutuskan kepada manusia. Tetapi lawannya Anastasius mengatakan bahawa Nabi Isa ialah Tuhan. Dia bukan orang biasa, sebab dia dilahirkan oleh Maryam atau Mary yang tidak ada ayah. Kemudian dia dapat menghidupkan orang mati, dia dapat menyembuhkan penyakit. Oleh sebab itu dia bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan. Dan mereka membentuk satu doktrin yang mereka sebut sebagai doktrin Trinity, yang dipegang oleh Anastasius. Dan
terbentuklah satu doktrin baru yang menyalahi pegangan Arias dan kumpulan yang asal, dan mereka ini disokong oleh kerajaan. Ketika itu yang merintah kawasan ini ialah Konstantin, raja yang mengikuti agama bukan Kristian. Dia adalah agama yang mengikuti agama Mitra. Tetapi oleh kerana dia ingin menyatukan Rom di bawah sebuah kerajaan, agama resmi harus diletakkan, dan dia memilih Kristian dan dia berpihak kepada Athanasius. Maka kepala Arius telah ditindas. Allah telah menyatakan perkara ini dalam Al-Quran. A'udzu minasyaitonir rajim. Laqad qala alladziina qalu inna Allaha salisu salasah. Laqad qala alladziina qalu inna Allaha salisu salasah. Maka sesungguhnya kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu Trinity. Kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu satu dalam tiga, yang dipegang oleh kumpulan Athanasius sampai sekarang. Dalam doktrin ini mengatakan Nabi Isa, apapun mereka sebut sebagai Jesus Christ, ialah anak dan dia bersifat seperti Tuhan. Dan Tuhan disebut Al-Ab ataupun ayah. Dan di antara mereka ada satu lagi komponen yang disebut sebagai Roh Kudus ataupun Holy Ghost dalam yang mereka sebut. Tiga ini tiga tetapi satu, dan itulah yang dipegang oleh pengikut Athanasius sampai sekarang. Maka terpisahlah yang benar dan palsu. Yang benar dibawa oleh Arius, dan kita panggil Arian ataupun kadang-kadang disebut sebagai Unitarian ataupun dalam terjemahlah kumpulan tauhid. Allah menyatakan dalam surah Al-Ikhlas jelas. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya dialah Allah yang satu, Maha Satu ataupun Maha Esa. Ini maksudnya satu. Katakanlah dialah orang Allah, dialah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah segala-gala tempat permintaan, tempat pergantungan. Lam yalid, dan dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak dibernakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada bandingan dengannya dengan sesuatu pun. Allah is beyond any comparison. Dan inilah yang bercanggah. Allah membetulkan apa yang diputuskan di mana Indonesia, yaitu Trinity. Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Putus. Ini ialah tauhid yang hakiki. Dalam konteks ini kita lihat tuan-tuan, apabila Konstantin telah mati, pengikut Arius, yaitu pengikut Nabi Isa yang sebenarnya, ditindas. Mereka terpaksa lari masuk dalam gua, tidak duduk dalam suasana yang benar, dalam masyarakat yang ramai. Termasuklah kumpulan Ashabul Kahfi. Kumpulan Ashabul Kahfi jugalah kumpulan yang benar, yang masih berpegang kepada agama Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rajanya tidak pasti apakah nama rajanya, mengikuti Athanasius, yaitu agama Trinity. Dan mereka telah menzalimi mereka yang beriman. Terpaksalah pemuda ini lari daripada istana dan berlindung bergua, dan tempat itulah Ephesus yang kita lawat insya-Allah lepas ini. Dalam konteks ini kita lihat agama yang benar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama tauhid, dikatakan agama sesat. Yang benar dikatakan sesat, yang bidah dikatakan benar. Maka sejak itulah kita lihat penganut Kristian telah berpecah belah, dan mereka telah memburu setiap yang mengikuti agama Nabi Isa yang sebenarnya. Mereka terpaksa lari ke dalam kawasan yang pedalaman, pegunungan, dan kebanyakan mereka masuk dalam gua, termasuklah pemuda Ashabul Kahfi. Dalam konteks ini tuan-tuan, mari lihat Konstantin yang menjadi raja kepada Rom ataupun Byzantine ialah bukan seorang Kristian. Dia berlindung kepada Kristian, tetapi dia bukan Kristian. Dia pengikut agama yang merayakan hari Tuhan lahir pada 25 Disember, yaitu Tuhan Mitra. Tuhan Mitra ialah Tuhan orang Parsi. Cukup menarik, Alexander the Great daripada Rom mengalahkan orang Parsi, dan Alexander the Great mengikut agama orang Parsi, yaitu agama Mitra. Mitra merayakan Tuhan mereka dilahirkan pada 25 Disember. Dan dia sangat cenderung, kalaulah orang Kristian juga, merayakan hari kelahiran Tuhan mereka,
Yang sekarang Nabi Isa SAW telah diangkat taraf menjadi Tuhan. Alangkah baik sekiranya kelahiran Nabi Isa dirayakan pada hari yang sama, iaitu 25 Desember, yang mereka sebut hari Christmas. Tuan-tuan yang semati, begitu juga dengan agama Rom yang berada di kawasan tersebut. Mereka juga merayakan hari kelahiran Tuhan mereka. Tuhan mereka nama Zeus, ataupun disebut juga sebagai God, Sun God Apollo, dan dia lahir pada 25 Desember juga. Kebetulan agama orang Parsi merayakan hari lahir Tuhan mereka 25 Desember. Orang Rom juga merayakan hari Tuhan mereka 25 Desember. Dan Konstantin sangat indah sekiranya perayaan Kristian juga jatuh pada 25 Desember. Dan akhirnya mereka memilih 25 Desember untuk merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada musim sama. Kita lihat mereka merayakan pada musim salji, iaitu 25 Desember jatuh hari solstice, yang tidak lama lagi. Sedangkan di dalam kitab mereka mengatakan Yesus Kristus dilahirkan pada malam yang sangat panas, ketika mereka sedang berada di padang rumput, dan ketika itulah musim sama. Dan mereka merayakan hari lahirnya pada musim sejuk, bercanggah sama sekali. Sebab Konstantin ingin supaya tarikh kelahiran Tuhan yang mereka isytiharkan Nabi Isa sebagai Tuhan jatuh pada tarikh yang sama. Begitu juga dengan orang Mesir yang juga merayakan Tuhan mereka lahir pada 25 Desember. Maka sangat sesuai kalaulah Kristian juga merayakan pada hari yang sama, 25 Desember yang tidak lama lagi. Tuan-tuan, mereka merayakan hari Christmas pada hari Tuhan yang kita maksudkan tadi dilahirkan. Jadi pada 25 Desember ini banyak Tuhan yang lahirkan. Sekurang-kurangnya ada 5 orang Tuhan yang dilahirkan pada tarikh yang sama. Pertama, Tuhan Horus, iaitu Tuhan orang yang dikaitkan dengan orang Afrika. Kemudian Tuhan Zoroaster juga lahir pada 25 Desember. Hercules juga lahir pada 5 Desember, iaitu Tuhan orang Rom. Mitra ialah Tuhan orang Parsi, lahir pada 25 Desember. Dan akhirnya mereka isytiharkan Yesus Kristus, Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah, lahir pada tanggal 25 Desember, dan mereka telah rayakan hari Christmas 25 Desember sampai hari ini. Walaupun saintis mengira bahawa pada peristiwa itu jatuhnya pada 4 Jun pada tahun yang pertama, masih itulah kelahiran Nabi Isa, yang jauh sama sekali daripada bulan Desember. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam jatuh pada bulan Jun pada tahun 1 Masih, dan mereka tersalah merayakan hari Tuhan mereka sudah 2000 tahun. Tuan-tuan semati, kita lihat di sini ialah Arius telah dibunuh. Arius ialah wakil yang masih berpegang kepada agama Nabi Isa alaihi salam. Itu yang kita faham. Walaupun ada perubahan di sana sini, tetapi dia masih lagi berpegang kepada ajaran Nabi Isa. Dan ada penyokong-penyokongnya, termasuklah Eusebius ini ialah padri yang masih berpegang pada agama Allah. Dan apabila Arius telah dibunuh, maka orang inilah yang mengambil peranan untuk membawa agama Nabi Isa seterusnya. Tapi sayang, dia adalah kumpulan minoriti. Dia dizalimi, kumpulannya dibunuh, mereka terpaksalah masuk ke dalam gua. Apakah pemuda Ashabul Kahfi termasuk daripada kumpulan yang sama? Wallahu a'lam. Sebab pemuda Ashabul Kahfi lahir selepas Nabi SAW. Mereka beriman dengan Nabi SAW. Rajanya tidak beriman kepada Nabi SAW, dan mereka diminta supaya kembali pada agama raja mereka, dan mereka terpaksa lari ke dalam gua. Dan tema kuliah kita inilah gua. Mari kita melawat gua di Turki. Dan apabila padri ini juga menyokong agama Allah, dia juga dimusuhi. Dan dia berkampung di sebuah kota bernama Bithynia. Kita tidak sempat melawatnya, tetapi di sinilah tempat mereka berlindung. Kumpulannya benar menjadi minoriti. Yang majoriti ialah kumpulan yang berpegang pada Trinity. Dan kumpulan ini dimusuhi. Mereka semakin lama semakin pupus, dan akhirnya mereka hampir tidak ada di atas muka bumi. Dan barangkali yang terakhir ialah kumpulan Ashabul Kahfi.
Pemuda Ansar Kahfi ialah kumpulan terakhir barangkali yang beriman pada amal yang benar, yang kemudian masyarakat telah berubah menjadi pengikut agama yang baru. Mari kita melawat satu tempat ini. Apakah satu kota bernama Kapadosia? Saya melawat kota ini. Kota ini penuh dengan gua. Tetapi orang Turki tidak tahu siapakah yang tinggal dalam gua tersebut. Gua ini ada banyak keselamatannya sebab mereka adalah kumpulan yang minoriti. Mereka terpaksa berlindung daripada raja yang zalim. Dan kalau kita kemungkinan dia adalah pengikut alias yang masih benar, itu adalah satu kemungkinan. Kalaulah itu tidak benar, wallahu a'lam. Dan mereka terpaksa masuk ke dalam gua ini, berlindung, dan mereka mengamalkan agama yang benar. Itulah sangkaan kita. Dan di luar semuanya telah dikuasai oleh mereka yang telah mengatakan agama Allah ini sebagai agama Trinity. Dan sebelum ini berterusan sehinggalah Rasulullah diutuskan pada kurun yang ke-6 Masihi. Tuan-tuan, apakah Kapadosia ini tempat berlindungnya pengikut-pengikut Nabi Isa yang benar? Itu soalan. Dan itulah yang dijangkakan. Sebab apabila kita masuk dalam gua ini, mereka dikatakan ditinggal oleh pengikut Nabi Isa yang awal. Dan cukup menarik, saya masuk dalam gua ini. Dalam gua ini tidak ada gereja, tidak ada salib. Dia seperti surau ini. Tempat dalam gua ini lapang dan itu tempat mereka beribadah. Dan tidak ada salib, tidak ada tanda-tanda sebagaimana yang ada dalam gereja di luar. Dan tuan-tuan, ini tempat tinggal mereka. Tuan-tuan yang pernah melawat Turki, lawatlah tempat ini barangkali lebih jelas. Tempat yang kita lihat lubang-lubang itu ditebuk. Kemudian di dalamnya ada satu sistem bandar kota yang sangat luas. Di luarnya kita lihat gunung ganang yang tidak ada tamadun. Tetapi bila kita masuk dalamnya, biliknya berbilik-bilik, bukan satu tingkat, bertingkat-tingkat ke bawah. Dan yang dibenarkan oleh kerajaan Turki sekarang ialah melawat tempat yang teratas sekali. Itu sudah menakjubkan. Dan siapakah yang tinggal di sini? Besarlah harapan kita, besarlah sangkaan kita ialah mereka yang tinggal lari daripada raja yang zalim. Raja yang zalim ialah pengikut Trinity. Dan kita sangka di sinilah penduduk yang mengamalkan tauhid yang asal daripada Nabi Isa AS. Inilah tempat mereka. Kota ini telah wujud lebih 3,000 tahun lepas. Dan sekarang masih kita dapat saksikan dengan inteks, masih lagi dapat kita lihat dengan sempurna, bahkan sebahagiannya dijadikan hotel. Inilah plan yang dijangkakan. Di bawah gunung ini berlapis-lapis, sampai 5-6 lapis kota yang besar. Semua penduduk di sini mereka lah self-sufficient dengan segala-galanya. Dan mereka ada makanan, ada tempat gudang, tempat ibadah. Bahkan cukup menarik, ada air yang banyak di sini. Ada air yang disimpan dalam perigi. Kita lihat di atas gunung tapi ada air. Macam manakah perkara ini berlaku? Wallahu a'lam. Dan ini tempat yang saya masuk. Yang ada sekarang masih lagi memperlihatkan kawasan ini, kawasan yang pada puncak gunung. Gunung kita terpaksa naik ke atas dan kita masuk, ada perigi. Nampak yang ditutup itu sekarang perigi. Cukup ganjil, di atas puncak gunung ada perigi. Dan di sini tempat mereka duduk. Mereka berlindung daripada raja yang zalim, yang kita sangka mereka adalah pengikut Trinity. Dan kita sangka mereka yang berada di sini adalah mereka yang berpegang pada unity, iaitu tauhid. Apakah benar atau tidak dakwaan itu? Wallahu a'lam. Tetapi itulah yang kita jangkakan. Ini ialah pintu mereka. Ditutup dengan satu batu yang sangat besar. Dan sekiranya tentera masuk, mereka tidak dapat menerusi pintu ini. Ini pintu utama. Dan lorong untuk masuk sangat kecil. Dan mereka berlindung dalam ini untuk melihara akidah mereka. Mereka terpaksa membina kota dalam gunung untuk melihara akidah mereka. Dan sampai sekarang orang Turki tidak dapat kenal pasti apakah agama mereka. Dan apabila kita melihat sejarah daripada kota yang berdekatan, kita sangka dia adalah kumpulan yang benar. Sebab mereka lari daripada raja yang zalim. Dalam konteks ini kita lihat. Sekarang kawasan ini dijadikan tempat pelancongan yang sangat penting. Masa saya melawat, orang Amerika ada, orang Belgium datang. Seluruh bangsa dunia datang untuk melihat sejarah. Sebab di sini kita berkongsi sejarah. Sejarah Islam, sejarah Yahudi, sejarah Kristian. 3 agama dapat kita saksikan daripada sejarah yang ditinggalkan di pegunungan ini.
dan sekarang telah dijadikan hotel dan diberikan sewa sangat mahal. Dan tengok hotelnya, yang Amerika selalu datang dan mereka tinggal di sini, ada aircon dalamnya, ada electricity, dan mereka mengalami apakah yang dilakukan, yang dirasai oleh mereka yang lampau, yang lari daripada dalam gua, yang ketika itu tidak ada alat-alat ini. Mereka hanyalah memasang dengan menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun adalah minyak yang sangat bersih. Apabila terbakar, dia tidak meninggalkan kekotoran sebagaimana gas dan sebagainya. Dan di sinilah digunakan minyak zaitun, dan mereka tinggal sini ribuan tahun. Dan tuan-tuan yang mati, sekarang dia sudah menjadi pusat pelancongan yang sangat terkenal, Kapadosia namanya tempat ini. Ini tempat hotel yang saya tinggal. Dibuat daripada batu yang boleh ditebuk dalam gunung. Batu ini batu yang sangat special, dan dia adalah bukan batu kapur, tetapi satu batu yang dipanggil sebagai Cappadocian Stone. Apakah nilainya? Ini ahli geologi yang lebih tahu tentang perkara ini. Sekarang mari kita melawat satu lagi bandar, yaitu bandar Ephesus, yang duduknya di selatan di tepi laut. Dan inilah bandar Ashabul Kahfi. Kita dapat jangkakan bahawa Ashabul Kahfi hidup ketika raja yang menganut Trinity ataupun agama lain selain pada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggal dalam gua selepas mereka lari daripada istana sebab mereka ingin menyelamatkan akidah mereka. Kita lihat tadi kumpulan Aries juga masuk dalam gua, dan Ashabul Kahfi juga masuk dalam gua. Allah menceritakan mereka dalam surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasita an ashabul kahfi raqimi kanu min ayatina ajaba. Iz awal fitatu ila kahfi faqalu bana atina min ladunka rahmatan wa hilana min amri rasyada. Apakah kamu menyangka bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Raqim dengan anjingnya ataupun dengan Ar-Raqim, apakah yang masuk Ar-Raqim? Wallahu a'lam. Ialah apakah kamu sangka bahawa ini adalah ayat kami yang ajaib? Dan ingat, iz awal fitatu ila kahfi, ingat ketika pemuda-pemuda itu berlindung di sebuah gua. Waqalu, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan wahai Tuhan kami, kurnialah pada kami rahmat dan kurnialah kami urusan yang benar dalam perjalanan kami ini. Dan Allah mengatakan, Fadna alladhim fil kahfi yang ada, dan kami tutup telinga mereka dalam gua tersebut. Kami tidurkan mereka dalam gua itu selama tahun-tahun yang beberapa tahun, dalam beberapa tahun, 300 tahun. Thumma lina lama ayul hazbaini asal lima labisu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka supaya mereka mengetahui berapa lamakah mereka tinggal dalam gua tersebut. Ini Allah ceritakan tentang satu kumpulan pemuda yang lari daripada raja yang sudah menyeleweng daripada agama asal. Mereka masih berpegang kepada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat itulah di Ephesus, iaitu di Turki. Dan mengikut ahli tafsir, umpamanya Imam Fahrul Razi, Imam Qurtubi, Imam Badawi, An-Nasafi, mereka sepakat mengatakan tempat yang berlaku Ashabul Kahfi ini ialah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, dan tempat itu berlakulah di Ephesus. Bercanggah dengan yang didakwa di Jordan yang mengatakan tempat itulah di Aman. Dan dalam tafsir mengatakan bukan di Aman, tetapi Ephesus, sebab raja yang zalim itu ialah Raja Theodosius, dan dia hidup sekitar tahun 200 BC. Maksudnya ketika pemuda ini tidur 300 tahun, dia bangkit pada tahun 500 BC. Kalau itulah sejarah yang benar, wallahu a'lam. Ataupun ada lagi pandangan yang mereka tidur sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bangkit selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Wallahu a'lam. Tetapi walau macam mana pun, ahli tafsir mengatakan tempat yang berlaku peristiwa Ashabul Kahfi ialah di kota Ephesus. Tuan-tuan, Turki ialah kota para anbiya. Dan mari kita melawat Ephesus sekarang. Dan dia adalah kota yang lama, dan kita difilmkan. Pemuda Ashabul Kahfi yang 7 orang difilmkan. Dan filem ini menjadikan Ephesus sebagai tempat mereka berlindung. UNESCO mengiktiraf gua di Ephesus ialah gua Ashabul Kahfi, walaupun orang Malaysia pergi melawat di Jordan, itu masalah kita, tak ada masalah. Sedangkan UNESCO
bersama dengan kajian Turki mengusahakan Gua Ashabul Kahfi ialah di Turki, di kota Ephesus, sebab kota ini ada hubungan dengan Raja Rom yang sangat zalim tadi. Allah menceritakan lagi, wa tasyam zatar tadru an kafihim zatal yamin wa dharbat tarhum zatal shiman wa hum fi jatin min zalika min atillah may yahdil fal muhtada wa man yul falan talu waliya mursyida. Ini surah Al-Kahfi. Kamu lihat, kata Allah, matahari apabila dia terbit, dia masuk cahayanya ke dalam gua dan terkena sebelah kanan pemuda tersebut. Tuan-tuan bayangkan, cahaya bila masuk dalam gua tersebut waktu pagi, kena sebelah kanan pemuda yang tidur tersebut. Wa iza gharabat taghrub zat ashiman, apabila matahari itu condong ke barat hampir ghurub, dia cahayanya masuk lagi dalam gua, kena sebelah kiri. Kita dapat bayangkan, di atas gua ada lubang dan pemuda itu duduk tempat yang lapang. Kita dapat bayangkan juga kepala mereka ke arah utara, kaki mereka ke arah selatan daripada ayat ini. Sebab apabila matahari masuk sebelah pagi, kena sebelah kanan, maksudnya mereka tidur kepala ke utara. Bila matahari ghurub, kena sebelah kiri, maksudnya kaki mereka ke selatan. Wahum fi fajatin minhu, dan mereka duduk dalam kawasan gua yang lapang di tengah-tengahnya. Zalika min ayatillah, ini ialah ayat Allah. Ini ialah mukjizat Allah, ayat Allah untuk kita berfikir. Man yahdillahu wal muhtada, siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Wa man yudlil fala tajidu lahu waliya mursyida, siapa yang sesat, siapa yang disesatkan, maka tidak ada siapa yang dapat menolong dia. Tidak ada pelindung, tidak ada sebarang membantu. Tuan-tuan semati, kita lihat kota ini. Allah juga menceritakan wa tahsum kaizon wa tahsum aiqazan wa hum ghurqud. Kamu sangka mereka tidur, kamu sangka mereka jaga, tetapi mereka tidur, sebab mereka berbalik-balik. Wa naqalhum zatal yamin wa zatal shimal, sebab mereka berbalik-balik ke kanan kiri. Wa qalbuhum basitun zirabil wasid, dan anjing mereka lari bersama anjing, dan anjing tinggal di tengah di pintu gua. Lau lawit talantalihim lawal tabak minhum firara, sekiranya kamu lihat mereka, kamu takut, kamu akan lari. Wal minhum ruba, kamu akan rasa takut melihat mereka yang berbalik-balik. Tuan-tuan, kisah inilah kisah pemuda yang lari dalam gua. Tadi kita lihat pengikut yang benar lari dalam gua. Apakah Ashabul Kahfi sebahagian daripada pemuda yang sama beriman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu ialah soalan bagi mereka yang ingin mengkaji tentang peristiwa di Turki ini. Mari kita lihat di sini. Kalau kita pinpoint bahawa tempat berlaku inilah di Ephesus, rajanya namanya Dakios, hidup pada tahun 251. Kalaulah ini benar, pemuda ini lari daripada Ephesus dan tak mungkin sampai Jordan, sebab Jordan jauhnya 1000 lebih kilometer, 1700 kilometer. Tak mungkin pemuda ini dapat berjalan satu malam ke Jordan. Maksudnya tempat Jordan ini pasti tidak tepat. Dan inilah kota Ephesus di mana pemuda itu lari. Dan sekiranya benar, dia bangkit pada tahun 500 masih lebih, kalaulah itu benar. Dan kalau kita lihat Ephesus hari ini kota yang tempat mereka lari, masih ada lagi runtuhan kota yang dimasukkan. Dan di sini ada stadium tempat mereka berpesta. Dan di sinilah dikatakan tempat itu berlaku. Kita lihat gua. Kebetulannya di Turki ada simpan gambar raja yang hidup dalam kurun tahun 200 BC. Raja ini namanya Dakios ataupun Dakios. Dan mereka jangka raja inilah yang zalim. Apakah dia adalah raja yang mengikut Trinity ataupun raja yang masih mengamalkan agama Mitra? Sebagaimana Konstantin juga mengamalkan agama Mitra. Dan wallahu alam, dan dikatakan mereka masuk ketika pemerintahan raja ini dan keluar ketika pemerintahan raja ini. Raja ini sudah beriman. 300 tahun mereka tidur dalam gua dan hanya keluar 300 tahun kemudian. Mereka tidak sangka mereka tidur 300 tahun. Mereka sangka mereka tidur satu petang ataupun satu malam. Dan suasana di luar telah berubah sama sekali. Mari kita lihat tempat ini. Orang Turki mendakwa tempat ini ialah di gunung ataupun di gua Hazum namanya. Tidak jauh daripada Ephesus.
Dan mari kita tengok gua ini dia ada lubang di atas. Persalahan dengan apa yang ada di Jordan. Jordan tidak ada lubang. Allah mengatakan cahaya masuk daripada atas. Dan bila waktu petang dia masuk ke sebelah kiri. Dan nama-nama mereka tertulis di sini gua ini. Nama-nama pemuda itu tertulis dalam gua ini. Ditulis sejak zaman berzaman. Dan nama mereka adalah Marcelina, Marinos, Tiberinos, Sozenos, Caetanius dan Cartemian. Maksudnya ialah nama orang Rom, bukan nama orang Jordan. Bukan nama orang Arab sama sekali. Nama orang Rom, dan dikatakan dalam tafsir bahawa dia bukan berlaku di Jordan, dia berlaku di Turki. Dan inilah persoalan tentang arkeologi. Di sini kita lihat sangat sesuai dengan apa yang Allah sebut. Cahaya dapat masuk ke dalam gua ketika matahari naik dan ketika matahari jatuh. Dan mereka berada di tempat yang lapang di atasnya, di dalamnya. Dan itulah yang kita saksikan di Turki. Ada ciri yang dimasukkan Al-Quran. Tetapi yang di Jordan tidak ada ciri tersebut. Wallahu a'lam yang manakah benar, tetapi itulah yang disebut oleh ahli tafsir. Dan kita lihat di sini ialah mereka mengunjungi di Ashabul Kahfi di Turki, orang Malaysia di Jordan. Orang Jordan pergi melawat di Turki, saya suruh pada tuan-tuan. Orang Malaysia pergi Jordan dan Jordan dapat uangnya banyak. Hasil pelacungan untuk melawat Ashabul Kahfi. Tetapi orang Jordan pergi melawat Turki. Dan ini gambar orang Jordan yang masuk melawat di Turki. Dan tuan-tuan boleh fikirkan, satu lagi ialah ketika zaman sahabat Rasulullah, ketika zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dia cuba membuka Konstantinopel. Para sahabat besar termasuklah Abu Ayyub Al-Ansari yang sudah tua ketika itu juga turut dalam ekspedisi ini. Dan mereka singgah di Gua Ashabul Kahfi di Turki. Para sahabat tidak pernah pergi ke Jordan. Para sahabat pergi ke Turki, dan termasuklah sahabat besar Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari yang kuburnya berada di luar kota Konstantinopel. Hari ini kita pergi ke Istanbul, kita boleh melawat kubur sahabat besar Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan yang semati, ini pemandangan di tempat yang barangkali Allah sebut wahum fi fajwatin minhu, dan tempat di bawahnya sangat lapang, di atasnya ada lubang, dan di pintunya ada anjing mereka yang sedang menunggu. Dan nama-nama mereka tertulis di situ. Marcos Datronius ini nama-nama orang Rom, bukan nama orang Jordan. Tuan-tuan, kita lihat ini ialah tempat mereka datang ke sini. Dan UNESCO tidak mengambil yang di Jordan sebagai Gua Ashabul Kahfi sebab dia ada hubungan dengan agama Kristian. Ashabul Kahfi ini sangat dimuliakan oleh orang Kristian sebab mereka hidup ketika zaman Kristian. Mereka kepada yang benar. UNESCO mengisytiharkan gua yang Ashabul Kahfi yang benar ialah di Turki. Tuan-tuan nak pergi melawat Jordan, silakan, tak ada masalah. Dan inilah yang diisytiharkan oleh UNESCO. UNESCO isytihar bersama dengan Jabatan Arkeologi Turki. Dan tempat yang diisytiharkan ialah di Ephesus. Lebih ada hint yang satu lagi ialah rumah bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maryam, Siti Maryam berada di sini. Ini ialah rumah Siti Maryam. Apabila Nabi Isa telah diangkat ke langit, Raja Herod yang Yahudi yang bersama dengan orang Kristian ketika itu, orang Yahudi ketika itu, telah mencari keluarga Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membunuh seluruh keluarga dan para Al-Hariyun. Maka Al-Hariyun terpaksa lagi ke sini membawa bonda Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, dan rumahnya berada di Ephesus. Inilah yang menyebabkan kekuatan hujah ahli tafsir mengatakan kota Ashabul Kahfi berada di Ephesus, bukan di Jordan. Dan selepas suasana telah tenang, Siti Maryam, ibunda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dibawa oleh Al-Hariyun ke Jerusalem, dan kita dapati bahawa kubur Maryam binti Imran berada di Jerusalem. Inilah antara sejarah hubungan di antara Turki dengan Jerusalem. Dan perkembangan yang berlaku seterusnya adalah berlaku di Konstantinopel. Sehingga gereja terbesar dibina di Konstantinopel yang kita sebut sebagai Hagia Sophia ataupun Hagia Sophia. Yang selepas itu, selepas pendudukan ataupun pembukaan Konstantinopel, gereja besar ini ditukar menjadi masjid. Yang kemudiannya
berdiri di masjid selama ratusan tahun, sehingga zaman kerajaan Turki sekular mereka tukar menjadi museum. 60 tahun kemudian ditukar kembali menjadi masjid. Dan ketika kita melawat, dan saya 2 kali melawat, 3 kali melawat. 2 kali pertama saya melawat Hagia Sophia sebagai museum. Kali terakhir saya melawat dia sebagai masjid. Dan inilah sejarah yang berlaku di Turki. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, para sahabat bertanya Rasulullah, kota manakah yang paling awal dibuka oleh umat Islam? Ayul Madinatani tuftahu awalan, Konstantinia atau Romia? Waqala, Rasulullah menjawab, Madinah Hirqal tuftahu awalan, yakni Konstantinia. Para sahabat bertanya Rasulullah menggambarkan 2 kota akan dibuka. Satu kota Konstantinia, satu lagi kota Romia. Dan para sahabat bertanya, kota manakah yang lebih awal dibuka, sama ada Konstantinia ataupun Romia? Kata Rasulullah, kota yang diperintah oleh Hercules, yaitu kota Konstantinia. Daripada hadis ini kita dapat gambarkan bahawa Rom, Itali akan jatuh ke Islam. Cuma Rasulullah mengatakan Konstantinopel dibuka lebih awal, kemudian baru Rom, Itali akan jatuh ke Islam berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini tersebar di kalangan para sahabat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, la tuftahanna Konstantinia wa ni'mal amir amiruha wa ni'mal ajash zalikal jash atau kama qala. Konstantinopel akan dibuka dan pemimpin yang terbaik akan buka Konstantinopel. Tentera yang terbaik akan buka Konstantinopel. Dan para sahabat ingin menjadi tentera terbaik. Mereka berkali-kali membuka Konstantinopel tetapi tidak berjaya. Termasuklah Abu Ayyub Al-Ansari, mengikuti Khalifah Muawiyah untuk membuka Konstantinopel tetapi tidak berjaya. Dan hanya berjaya ketika zaman Sultan Al-Fatih. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim. Dan mereka yang beriman dan berhijrah, berjihad pada jalan Allah, mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat inilah para sahabat telah bersama-sama untuk membuka Konstantinopel. Termasuklah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari telah tua dan meninggal di sini. Abu Ayyub Al-Ansari telah wafat di luar kota Konstantinopel. Sekarang kalau kita melawat, ada kubur Konstantinopel, kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Pohon yang besar ini ditanam oleh Sultan Muhammad Al-Fatih 600 tahun yang lalu, 800 tahun lalu, untuk menandakan pembukaan Konstantinopel. Dan di tepi kubur tersebut ditemui kubur Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah yang besar. Rasulullah sampai ke Madinah, tinggal sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari inilah yang kuburnya berada di Istanbul selepas dia melawat kubur ataupun gua Ashabul Kahfi di Ephesus. Dan itulah membuatkan kita bahawa kubur ataupun gua Ashabul Kahfi ialah berada di Turki. Kalau tuan-tuan melawat ke Istanbul, jangan lupa melawat kota Konstantinopel yang diubah menjadi Istanbul. Inilah kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Di dalamnya kita lihat ini kubur Abu Ayyub Al-Ansari yang setiap hari dikunjungi oleh seluruh umat Islam. Dan jangan lupa pembukaan Konstantinopel yang berlaku sangat-sangat hebat, Sultan Al-Fatih. Dan ini menandakan satu peristiwa besar dalam Islam. Dan kota yang kita lawat tadi, 3 kota tuan-tuan yang baru datang. Kita lawat kota Iznik yang nama asalnya Indonesia, yang ada hubungan dengan Trinity. Kita juga melawat kota Kapadosia, ialah tempat mereka yang beriman masuk berlindung di situ. Itu yang dicadangkan oleh ahli sejarah. Dan yang terakhirlah kita melawat Ephesus, iaitu tempat kota Ashabul Kahfi. Kita lihat sekali lagi. Ini ialah gua Ashabul Kahfi. Sekali lagi, satu kisah ialah tentang permulaan bola sepak. Dari manakah asalnya bola sepak? Dalam tafsir mengatakan bola sepak bermula di Ephesus. Sekarang World Cup. Mereka bertanya daripada manakah asalnya bola sepak. Dalam sejarah di Turki, di kota Ephesus, pemuda yang bertujuh ini yang bernama Marcelina, mereka adalah pemuda yang beriman. Pitatun amanu. Mereka adalah pemuda-pemuda beriman. Dan mereka ingin lari pada istana. Istana mengasihi mereka. Mereka buat helah bagaimanakah mereka ingin lari pada istana. Mereka bermain bola. Mereka tendang bola
di depan istana. Orang semua tengok mereka main bola. Seorang menendang bola keluar istana, dia lari kejar. Dia tendang bola ini jauh lagi dari istana, mereka kejar lagi. Mereka rancang untuk lari dari istana. Mereka gunakan bola sepak sebagai tool untuk mereka lari dari istana. Dan itu sejarah bertulis yang terawal. Ada sejarah tertulis yang terawal ialah daripada Ephesus. Dan kita lihat bola sepak dikembangkan di kerajaan Rom. Dan kelab pertama bola sepak dunia ialah di England. Tak mungkin dia di Arab. Ada orang mengatakan dia bermula di Arab, tidak benar sama sekali. Bola sepak bermula di Ephesus. Dan pemuda yang 7 orang tadi mencari helah untuk keluar dari istana dengan bermain bola. Apakah bentuk bola? Tidak digambarkan oleh tafsir. Imam Qurtubi mengatakan bola bermula di Ephesus. Ini tafsir yang diberikan oleh ulama Islam. Dan kemudian dikembangkan. Kelab pertama ditubuhkan di Nottingham pada kurun yang ke-19. Maksudnya bola sepak adalah permainan orang barat. Sepak takraw ialah permainan kita. Badminton ialah permainan orang barat. Nama apa badminton? Dan tuan-tuan, tafsir Qurtubi mengatakan mereka bermain bola mencari alasan untuk keluar dari istana. Apabila jauh dari istana, mereka lari ramai-ramai berenam. Dalam perjalanan mereka bertemu seorang pemuda lain yang sedang menjaga tanaman mereka dengan seekor anjing. Kenapa kamu lari? Kata yang seorang ini. Yang bernama menjawab, kami lari daripada raja kami yang zalim. Kami pemuda yang beriman. Dan pemuda yang seorang yang jaga tanaman ini juga beriman. Mereka bertujuh. Dan anjing yang menjaga taman ini ikut mereka bersama. Mereka berlindung dalam gua yang kita maksudkan tadi, di Ephesus. Kemudian mereka tertidur di situ selama 300 tahun. Raja datang untuk melihat mereka. Dan raja melihat mereka sudah tidur dalam gua, sedangkan Allah tidurkan mereka. Raja bersama dengan panglimanya telah tutup pintu gua supaya mereka mati dalamnya. Tetapi mereka dikekal tidur dalam gawanya selama 3 tahun, 300 tahun sebagai mukjizat ilahi kepada mereka. Kita lihat kembali dalam kisah tentang Nabi Isa AS. Mereka mendakwa Nabi Isa disalib, sedangkan tidak. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulihim innaka al-masihha ibn Maryam rasulullah. Wa ma qadahu wa ma salabuhu walakin syibha lahum. Wa inna ladhikhlafu wa inna ladhina ikhlafu bila fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'zun wa ma qadahu yaqinan. Surah Al-Azim, surah An-Nisa. Mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan kami membunuh Nabi Isa AS. Kami membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kata Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh mereka. Mereka tidak membunuh Nabi Isa AS. Wa ma salabuhu, mereka tidak salib Nabi Isa AS. Walakin syubah lahum, tetapi disamankan mereka. Ahli tafsir mengatakan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa AS dan dibunuh. Wa innal ladzina ikhlafu bihi la bisyakkin minhu, dan orang yang berselisih tadi mereka tidak pernah yakin dengan perbuatan tersebut. Mereka syak saja. Ma lahum bihi ilmin, mereka tidak ada ilmu illa tiba'zan, mereka hanyalah zon, sangkaan. Wa ma qadahu yaqinan, mereka tidak membunuh Nabi Isa secara yakin. Inilah menjadi tema kepada dikri Nisya tadi yang mengatakan Nabi Isa dibunuh. Maka pengikut mereka ini dipanggil Katolik sekarang. Pengikut mereka ini dipanggil sebagai Ortodok. Ortodok dan Katolik ialah pengikut kepada mereka yang bersama dengan Anarsius. Adapun pengikut pada Arius, mereka kepulauannya hilang dan mereka berlindung sekali lagi dalam gua-gua yang terdapat di Jordan juga. Mereka berlindung di gua dan sekarang kita temui khazanah mereka apakah yang terdapat di Jordan. Siapakah yang bertanggungjawab? Kawan kita Kristian. Marilah kita kaji secara terbuka, hati yang lapang, melihat dalam Bible sendiri. Kita boleh bandingkan di antara Bible yang ada sekarang dengan ajaran gereja yang ada sekarang, bercanggah sama sekali. Dan mereka yang bertanggungjawab untuk membawa perkara ini, menukar agama Nabi Isa kepada agama Katolik ataupun Ortodok, ialah Paul. Paul ialah musuh Nabi Isa AS. Tetapi satu masa dia mengatakan dia telah beriman kepada Nabi Isa AS. Dan dialah yang membuatkan doktrin yang ada sekarang. Sedangkan sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Isa AS yang selama 12 orang, mereka tidak bersetuju dengan Paul dan mereka dizalimi. Tuan-tuan yang saya hormati, mereka telah berubah sama sekali dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan mereka mengatakan Son of God. Nabi Isa adalah Jesus Christ sebagai Son of God, God the Father dan Holy Spirit. Dan tiga-tiga inilah mereka sebut sebagai Trinity. Ini dibawa bukan oleh Al-Hariyun, tetapi oleh seorang yang bernama Paul, yang kemudiannya mengistilahkan dia adalah Christian, sedangkan lebih tepat kalau kita sebut dia sebagai Paulian. Sebab dia bukan ajaran Jesus Christ, tetapi ajaran Paulian, dan kita lihat perbezaan yang sangat ketara. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah, do not think that I have come to abolish the law. Saya tidak datang untuk menghancurkan, untuk menghilangkan, membatalkan hukum Taurat. Dalam Taurat, arak tidak boleh diminum. God forbid wine and swine. Tuhan mengharamkan arak dan babi. Tetapi yang dibawa oleh Paul ialah babi boleh makan, arak boleh makan, bahkan minum arak ialah ibadat dalam gereja sekarang. Bercanggah dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, I am not sent but the lost sheep of Israel. Saya tidak diutuskan kecuali untuk orang sesat daripada Bani Israel. Kata Paul, Kristian boleh disebar kepada seluruh bangsa dunia. Kalau ikut Kristian, ikut Nabi SAW, agama yang dibawa oleh Nabi SAW hanya untuk Bani Israel. Hujahnya ialah setiap Rasul sebelum Rasulullah dibawa kepada kaum mereka masing-masing. Dan Rasul yang terakhir ialah membawa kepada seluruh alam semesta. Dan Rasul terakhir Rasulullah. Dan oleh sebab itu bercanggah di antara Bible dengan gereja sekarang. Dan oleh sebab itu kita lihat agama Nabi SAW sebenarnya bukan agama Kristian, tetapi agama Paulian. Para sahabat, di manakah mereka? Di manakah para sahabat yang Allah sebut Al-Hariyun? Mereka 12 orang ini tidak dijadikan sebagai ajaran gereja. Bahkan mereka mengatakan kepada ini sesat. Dan Al-Hariyun inilah yang Allah puji sebagai sahabat Rasulullah. Dan Allah di dalam surah As-Saff, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansar ilallah. Dan wahai orang beriman, jadilah kamu penulung Allah sebagaimana Al-Hariyun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW berkata, man ansar ilallah, siapakah yang menjadi penulung saya kepada Allah? Qala Al-Hariyun nahnu ansarullah. Berkatalah Al-Hariyun bahawa kamilah yang menjadi penolong Allah. Wa amanat ta'ibatun min Bani Israil, dan sebahagian daripada Bani Israil telah beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kafar ta'ifah, dan sebahagian lagi telah kafir. Fayadan ladzi ana amanu ala ruhim fasbu zahirin, dan kami menolong orang yang beriman ke atas orang yang kafir. Tuan-tuan, dalam gua yang satu lagi, kisah inilah kisah gua. Kisah yang terakhir ialah kisah gua di Qumran, yaitu sebuah gua yang berada di Jordan sekarang, dekat dengan Laut Mati. Ditemui sebuah khazanah yang tersimpan 2000 tahun di situ. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, mereka yang beriman telah disisihkan, dibunuh, dizalimi. Kumpulan ini telah berlindung dalam gua yang satu lagi. Di sini kita lihat bahawa pengikut Nabi Isa yang benar, mereka terpaksa lari daripada raja yang zalim, dan mereka berlindung dalam gua satu lagi. Ashabul Kahfi dalam gua, Kapadosia juga satu gua, dan satu lagi ialah Qumran, iaitu gua di Jordan, juga satu kumpulan pengikut Nabi Isa yang benar. Dan mereka berada di situ selama 2000 tahun. Dan gua itu juga mempunyai ciri yang hampir sama. Dan apabila ditemui pada tahun 1945 lepas, terdapat banyak jar. Di dalam jar ini ialah kitab Taurat, kitab Injil, dan catat-catat agama orang yang terdahulu, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak fokuskan hanya satu fakta yang ditemui dalam jar ini. Jar ini mengatakan Al-Masih ibn Maryam lam yuslab wa lam yuqtal kama akhbar Al-Quran Karim. Di dalam ini mengatakan Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh, yang dibunuhlah orang lain. Ini ialah kitab orang Kristian sendiri. Kitab ini menggemparkan dunia. Kitab ini dilarang untuk dibaca. Asalnya ditemui oleh 2 orang penggembala. Mereka tidak tahu khazanah yang besar ini. Mereka jual kepada seorang Yahudi. Yahudi bawa balik ke Israel. Ketika itu Israel diambang untuk ditubuhkan. Kemudian sebahagian dibawa ke mereka.
Mereka apabila mengetahui bahawa ialah kitab yang asal, mereka tidak benarkan dunia membacanya. Dan mereka hanya berikan 8 orang saja yang boleh membaca kitab ini. Sekarang dicuba dibaca dalam kitab yang tulis dalam bahasa klasik, bahasa Hebrew, bahasa Aramai, iaitu bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW. Dan mereka temui satu perkara yang sangat menggemparkan dunia. Sebagaimana Al-Quran sebut ialah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib Nabi SAW. Dan ini menggemparkan dunia. Dan apakah yang berlaku tepat? Di antara perkara yang terdapat dalam manuskrip ini yang disembunyikan sampai ini ialah manuscript has proven that Jesus Christ was not crucified and was not killed, as the Holy Quran told, and that he was human, neither God or son of God. Ini sangat menggemparkan seluruh dunia hari ini. Dan apabila dia berada di tangan Yahudi, kita sangka Yahudi dan Kristian satu kumpulan yang sama, yang tolong-menolong. Rupa-rupanya saling mereka ingin bunuh untuk menghapuskan satu sama lain. Sekarang di bawah New World Order mereka kelihatan bersama. Tetapi Yahudi ingin menghancurkan Nasara. Dan kata si Yahudi yang pegang kitab ini, sekiranya kami publish kitab yang terdapat dalam Qur'an ini, maka agama Kristian hancur. Seluruh agama Kristian di atas muka bumi hilang, sebab kitab ini menyaksikan bahawa seluruh yang mereka dakwa itulah Kristian terbatas sama sekali dengan apa yang dicatatkan dalam kitab yang asli ini. Oleh sebab itu mereka haramkan untuk dipelajari, disimpan di depan parlimen Israel. Tidak siapa yang boleh masuk. Dalam kitab ini juga membatalkan agama Judaism, agama orang Yahudi, yang membenarkan hanya satu agama, iaitu agama Allah, yang diceritakan bahawa Rasul yang terakhir yang bakal datang ialah Muhammad SAW. Dia mention by name. Subhanallah. Akhir sekali tuan-tuan, Pope yang bertahta pada tahun 1963, dia minta benar-benar untuk membaca kitab ini. Dia minta izin supaya secara pribadi, dia ialah ketua agama Kristian. Kenapa Yahudi tidak bagi dia baca? Bagi dia baca. Bila dia baca, bermalam-malam dia baca, habis dia baca, dia mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini paus yang disembunyikan kemasukan Islamnya. Apakah hasilnya? Sebagaimana yang disebut oleh ulama kita, Syekh Abdul Majid Zaidan, dia telah memeluk Islam apabila membaca kitab ini, dan dia segera dibunuh. Walhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dibunuh sebagaimana tuan-tuan baca lihat di sini. Ini ialah berita daripada, saya petik daripada akhbar Arab. Dia tidur, diberi racun arsnik. Racun arsnik tidak membunuh secara serta-merta. Dia ada masa yang tertentu untuk dibunuhnya. Dan Pope ini diberikan racun arsnik. Ketika kematiannya, tidak siapa yang boleh melihat mayatnya. Dan gereja mengisahkan dia mati sakit jantung. Tetapi saksi yang dekat dengan Pope ini mengatakan darah keluar daripada bulu ramanya, maksudnya dia diracun. Sejarah yang sebenarnya dia memeluk Islam. Dan kuburnya tidak dimasuk dalam gereja, diletakkan di luar gereja. Dan saya ingin merujuk pada satu lagi peristiwa di Amerika. Bagaimanakah kumpulan yang berada dalam gua tadi boleh sampai ke Amerika? Hampir ke semua Amerika, presiden Amerika selain pada yang 2-3 yang terakhir ini, semuanya pengikut Unitarian, iaitu pengikut Arius saja. Mereka tidak percaya bahawa Jesus Christ adalah Tuhan. Mereka tidak percaya paternity. Termasuklah Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ialah pengasas kemerdekaan Amerika. Dia bukan agama Kristian, dia agama Unitarian. Agama Unitarian ini berbeza dengan kita, dia tidak mengaku Rasulullah. Yang lain sama seperti kita. Nabi SAW ialah Rasulullah, diutuskan untuk menyelamatkan manusia. Yang satu berbeza dengan kita ialah dia tidak menerima Rasulullah. Dan itu saja yang dipegang oleh hampir semua presiden Amerika.
Oleh sebab itu Presiden Amerika bukan Kristian. Kubu-kubu mereka, tuan-tuan tidak boleh cari di kubu Kristian. Termasuklah Thomas Jefferson yang diisytiharkan oleh rakyat Amerika baru ini. Mereka buat satu kajian apakah presiden mereka yang mereka paling sayang. Unanimous orang Amerika sebut presiden mereka paling sayang adalah yang pertama, iaitu Thomas Jefferson, yang banyak mengkaji tentang Islam. Dan dialah yang memudahkan Kongres pustakaan ataupun library Kongres yang menggunakan indeks. Dalam pustakaan digunakan indeks itu diambil daripada Islam. Dilakukan oleh Thomas Jefferson, iaitu presiden yang kedua Amerika selepas George Washington. Dan kebanyakan presiden Amerika lah pengikut kepada Unitarian, iaitu mereka yang tidak mengakui Nabi Isa lah Tuhan. Seperti mana disebutkan William Howard Taft ini, dia adalah satu daripada rangkaian presiden Amerika yang berpegang kepada tauhid, iaitu Unitarian, dan mereka lah yang banyak umat Islam hari ini di Amerika. Kepada inilah yang banyak umat Islam di Amerika hari ini. Dan kita kena tahu sejarah ini baru kita dapat berdakwah pada mereka, tuan-tuan. Dan di England yang terkenal pengikut Unitarian ialah Isaac Newton. Isaac Newton bukan Kristian, tuan-tuan. Dan kalau kita baca buku dia lebih mirip pada kita. Yang silap dia tidak mengaku Rasulullah, itu saja. Bukunya yang terbesar ialah dalam bahasa Latin, Philosophia Mathematica Naturalis nama bukunya. Dan dia tulis dalam bahasa Latin. Sebab Newton mengatakan kita tidak boleh menulis dalam bahasa kampung atau bahasa Inggeris. Untuk kita maju dunia, kita mesti tulis dalam bahasa antarabangsa, bahasa Arab atau bahasa Latin. Itu ketika kurun 17. Bahasa Inggeris, bahasa kampung, kata Newton. Dan dalam fizik dibaca dalam bahasa Latin sampai hari ini. Dalam undang-undang di England masih baca dalam bahasa Latin. Prima facie itu bahasa Latin. Tuan-tuan semati. Tiba-tiba sekali lagi di Turki ditemui sebuah kitab Injil Barnabas. Barnabas ialah sahabat Nabi SAW yang sangat bertepatan dengan Qumran tadi. Dan dia menyatakan bahawa Rasul yang bakal diutuskan kemudian ialah Rasulullah. Dan ini ditulis dalam bahasa Aramai. Bible yang ada digunakan oleh dunia hari ini tidak ada satu pun dalam bahasa asal mereka. Yang paling tua dalam bahasa Greek. Nabi SAW bacakan dalam bahasa Aramai. Dan kitab Injil yang temu ini dalam bahasa Aramai. Satu-satunya kitab Injil dalam bahasa asal ialah Aramai. Dan orang gereja sekarang menggunakan bahasa paling lama ialah terjemahan, iaitu bahasa Greek. Tuan-tuan, tengok dalam bahasa ini. Dia mengatakan bahawa Allah tidak ada perumpamaan. Sebagaimana qul huwallahu ahad, sama tepat dengan apa yang dilaporkan dalam Injil ini. Dan dia mengatakan with Muhammad, disebut nama Muhammad secara eksplisit. For thy sake I will to create paradise, the world, and a great multitude of creatures. Kerana dikaulah Muhammad, aku ciptakan dunia ini, kata Allah SWT dalam kitab Injil yang ditemui di Turki. Dan mereka ingin memalsukan kitab ini. Tetapi Carbon Dated mengatakan dia berusia 1500 tahun sebelum Islam lagi. Dan mereka tidak bertolak. Walaupun sebelum ini ada Gospel of Barnabas ini ditemui dalam bahasa Itali, mereka mengatakan inilah publication oleh Muslim. Sekarang ditemui yang asli, mereka tidak boleh berkata lagi. Maka kita lihat sekarang di Amerika, di England, di Eropah, mereka memeluk Islam ramai-ramai disebabkan fakta ini. Bagi kawan-kawan Kristian yang mendengar kuliah kita hari ini, marilah kita buka hati dan perasaan kita untuk melihat apakah yang sebenarnya berlaku di sebalik perkembangan. Dan Turki ialah tempat yang sesuai untuk kita melihat kembali bagaimanakah perubahan agama yang benar kepada agama yang ada sekarang. Dan tuan-tuan yang ingin untuk melihat lawatan saya ke Turki dengan tempat-tempat sejarah, bolehlah tuan lihat dalam karya Dr. Ma'rufah Official. Dan itulah yang dapat saya gambarkan kepada tuan-tuan sekalian tentang peristiwa agama Allah yang dibawa oleh Nabi SAW, diselewengkan oleh Paul. Dan sekarang kita lihat sebahagian daripada umat Islam dunia, umat dunia telah kembali kepada kebenaran. Dan itulah yang kita maksudkan dengan kuliah hari ini. Saya minta maaf banyak-banyak sekiranya apa yang seperti ini menyentuh hati para pendengar sekalian. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.